Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah kita dapat meneruskan kita punya kehidupan hari ini. Allah masih memberi kita nyawa, Allah masih memberi kita nafas untuk kita terus hidup, untuk kita terus beribadah, untuk kita terus menjalankan kerja-kerja dakwah, untuk kita berbakti menjadi hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Baik, untuk perkongsian kita hari ini, saya tak ambil masa banyak, lebih kurang 2 jam je. Cukup 2 jam. Hafizuddin mulut muncung panjang ke? Cukup 2 jam Okey, insya-Allah. Baik. Hari ni saya nak tunjuk sesuatu. Ni telur. Nampak telur? Telur. Ni telur ni. Telur. Ini bekas. Ini bekas. Okey. Telur ni saya bukan nak masak pataya. Bukan nak masak telur separuh masak. Nak buat magic. Pernah tengok TikTok tak? Yang kurus dia cakap macam mana? Hari ini kita nak belajar magic 432 cara-caranya. Bukan. Dia tu pun kesian itu, kena santau. Tengok niat baik dia nak ajar buat magic pun kena santau, masya-Allah. Okey, ni telur. Ini bekas kecil. Tak muat. Tak muat, muat je. Nampaklah separuh telur. Hafizuddin jangan fikir lain Hafizuddin jangan fikir lain, Basit jangan fikir lain. Aizat jangan fikir lain. Jadi telur ni tak muat. Jadi macam mana kita nak muatkan telur ni? Ulfah boleh jawab on mic tu Macam mana kita nak kasih telur ni muat, boleh tutup semua ni Ulfah? Jawablah Zahra. Fikir. Syami, Aizat, Basit, Haris, macam mana? Pecahkan telur. Macam mana? Siapa nak jawab tekan. Basit. Orang Kundang Jaya. Jangan malukan orang Kundang Jaya. Macam mana kita nak muatkan telur ni? Kita gunalah bekas lain. Kita ambil telur ni, yang bekas kecil ni kita letak tepi. Kita ambil bekas lain, bekas besar, masukkan telur. Jadi telur pemuat. Dah tak nampak telur. Faham? Apa kena-mengena saya cerita telur dengan pagi ni? Senang je. Ini ibarat hati kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita kecil, telur ni ibarat masalah hidup. Besar telur ni. Ibarat masalah hidup. Hati kita kecil. Dengan masalah yang besar ni, kalau masuk dalam diri kita, masalah ni lebih besar daripada jiwa kita. Maksudnya kita akan mengalami tekanan, kemurungan, kecewa, susah hati, stres, dan macam-macam lagi penyakit mental. Penyakit mental ni pembunuh senyap nombor 1 sekarang ni. Bukan sakit jantung, kanser. Ramai yang bunuh diri, minum racun. Ini ibarat dia. Nampak? Tak boleh nak tutup habis. Kalau hati kita menerima masalah, hati kita kecil. Dalam bahasa korang ni, jiwa koyak lah. Koyak lah. Ulfa baru cakap sikit dah koyak. Hafizuddin baru cakap sikit dah koyak. Macam tu lah Basit. Baru orang cakap kau handsome macam Hitrik Roshan, kau dah koyak menangis. Itulah ni. Bekas ni ibarat hati kita. Jadi kalau kita nak hidup dalam keadaan yang mencabar ni, kita kena besarkan jiwa kita. Kena besarkan jiwa kita. Lagi besar, lagi bagus. Supaya masalah yang datang dalam jiwa kita, relax je. Nampak? Masalah tak nampak. Masalah hilang. Dengan memiliki jiwa yang besar. Masalah sekarang, macam mana kita nak memiliki jiwa yang besar ni? Itu masalah dia. Kita cakap senang kan? Kalau member kena sikit ke apa ke, jiwa koyak. Kau ni koyak lah. Cakap sikit dah merajuk. Belum lagi masalah-masalah bila kamu dah bekerja, dah berumah tangga. Sekarang ni tugas kamu
untuk belajar. Tanggungjawab kamu untuk belajar, mencari ilmu supaya kehidupan kamu, dengan ilmu tu kamu boleh merubah masa depan kamu. Walaupun tak cemerlang, tak jadi kaya, tapi cukup untuk kamu hidup. Survival dia, hidup. Macam mana nak besarkan jiwa ni? Basit. Nak memiliki jiwa yang besar. Basit. Ni Haris ni apa hal kelabur ni? Syami, Aizat. Macam mana nak memiliki jiwa yang besar? Supaya masalah yang datang, insya-Allah kita boleh terima dengan baik walaupun tekanan tu hebat. Ni tadi telur masalah, ni masalah lagi masuk. Nampak? Tak nampak lagi masalah. Apa lagi masalah? Ni masalah lagi ni. Pemadam. Apa masalah masuk? Nampak? Okey lagi. Jiwa yang besar, semua masalah semua tenggelam. Sebab jiwa yang besar. Macam mana nak dapat jiwa yang besar? Tu masalah dia. Itu masalah dia sebenarnya. Bagaimana nak memiliki jiwa yang besar. Jiwa yang besar, hati yang besar. Supaya orang cakap kamu ditimpa masalah, kamu dirundung kemiskinan, kamu tak dapat kerja, kamu kecewa dengan perkahwinan, tak boleh sebut kecewa dengan percintaan. Bercinta tu haram. Cinta tu haram. Kalau boleh elakkan. Bukan kalau boleh, wajib elakkan. Kecewa dengan kehidupan. Cikgu marah-marah masuk dalam kelas. Cikgu ni marah je. Banyak kerja je. Macam mana? Dengan ilmu. Duduk rumah sekarang ni, mak marah, ayah marah, adik sorok barang, adik kacau. Biasa kalau tanya budak-budak, masalah adik lah. Adik bergaduh dengan adik sorok barang, adik itu, adik ni, mak itu, mak ini. Semua manusia-manusia ni memberi tekanan pada kamu, memberi masalah pada kamu. Jadi solusi dia, masalah dia, ialah dengan nak membentuk jiwa yang besar. Pernah tengok cerita Ultraman tak? Basit? Ulfah kan? Cerita Ultraman kan? Hafizuddin. Masa dulu cerita Ultraman. Ultraman tu dia kecil kan? Manusia. Dia manusia. Dia nak pergi lawan raksasa tu. Macam mana dia nak lawan raksasa kalau dia kecil? Jadi dia bertukar menjadi Ultraman. Badan dia besar. Nampak? Dengan dia membesarkan badan dia, dia boleh melawan raksasa tu. Macam tu juga dalam kehidupan kita. Kita kena besarkan hati kita, besarkan jiwa kita untuk kita menghadapi masalah-masalah. Sekarang ni mungkin masalah kamu dalam rumah. Masalah kerja sekolah, masalah daripada ibu bapa, adik-beradik. Kamu tak ada masalah lagi. Kalau mak ayah kamu, masalah nak cari duit. Masalah kena buang kerja. Ada anak murid saya darjah 5, saya jumpa, saya panggil dia, saya tanya, masa PKP tu apa yang berlaku? Dia kata dia stres. Dia tengok mak dia hari-hari bergaduh. Lepas tu dia dengar ayah dia kena buang kerja. Duit tak ada nak makan. Kan? Itu dia melihat. Tapi ayah dia yang merasai tu lebih lagi lah. Jadi untuk membentuk jiwa yang besar adalah dengan Il apa? Basit? Jawab, il apa? Ilmu terbaik, Basit. Nak dapat ilmu kat mana? Kat sekolah, kat masjid surau. Sekarang ada online apa? Kuliah-kuliah agama online dah makin senang. Dulu kalau nak pergi masjid, malas lah. Tak sempat mandi lah, main bola lah. Sekarang ni kamu dengan online, kamu boleh ikuti semua pengajian-pengajian yang wajib. Ilmu agama tu wajib. Yang kita belajar sekarang ni sunat je. Tak wajib. Tapi yang wajib adalah ilmu fardu ain, yang mengenal Tuhan. Jadi untuk kamu besarkan jiwa, kamu kena kenal Tuhan. Itu pengajian ilmu tauhid, usuluddin, akidah, kepercayaan kita pada Allah. Okey, di kesempatan ini saya terangkan sikitlah. Kita kena faham kehidupan kita ni memang Allah uji dengan kesusahan. Allah dah cakap dalam surah Al-Balad ayat 4, tak silap saya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk kesusahan. Memang manusia diciptakan untuk kesusahan,
Ada juga ayat-ayat lain seperti manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada aku. Sekarang kita ambil konteks diciptakan untuk kesusahan. Ada juga dalam satu ayat Al-Baqarah, manusia diciptakan, masalah diciptakan untuk manusia tu sesuai dengan kemampuan dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masalah diciptakan sesuai dengan kemampuan orang tu. Maksudnya Allah tak zalim. Kita tengok macam berat, tapi berat tu pada mata orang lain, pada mata kita. Tapi pada sifat Allah, zat Allah, masalah tu memang sesuai untuk kita. Cuma kita ni kurang ilmu, jadi kita tak boleh nak atasi benda tu. Tapi dari segi pengetahuan Allah, memang masalah tu sesuai untuk kita. Cuma kita nak besarkan jiwa kita adalah dengan ilmu. Kita kena faham sebelum kita lahir, Hafizuddin, sebelum kita lahir, melalui ilmu Allah, Allah dah tetapkan sejak kamu hari pertama sampai usia kamu 90 tahun. Contohlah kamu hidup 90 tahun. Kan saya letak umur 20 tahun, takut pula kan. Alamak, 20 tahun je aku hidup. Alamak, Ulfah, sejak hari dia lahir, hari pertama lahir, Izzat, hari pertama kamu lahir, sampailah umur kamu 90 tahun, hari pertama tu, setiap minit, setiap saat, Allah dah tulis apa yang berlaku dalam kehidupan kamu. Okey, ini buku dia. Ini buku Zahra. Hari pertama lahir, apa dia. Allah dah siapkan dah sampai umur kamu 90 tahun. Maksudnya apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah illa rizquha. Dalam surah Hud, dan setiap manusia yang bergerak di atas muka bumi ni, rezeki dia, kesusahan dia, tempat kat mana rezeki dia disimpan, semua dalam pengetahuan Allah. Maksudnya kamu tak perlu risau. Kamu tak perlu risau kamu besar nanti nak jadi apa, besar nanti kamu kahwin dengan siapa, besar nanti kamu ada anak ke tidak, kamu kerja apa, kamu jadi orang kaya ke, kamu jadi orang miskin ke, kamu jadi orang bersederhana ke, kamu jadi orang gelandangan ke. Semua tu memang sudah Allah tulis. Allah dah tetapkan sebelum kita lahir lagi dengan ilmu Allah. Cuma kita jangan salah faham. Kita doa, ya Allah Tuhanku, aku dah usaha ni Allah, bagilah aku kaya. Hafizuddin ni usaha bagus lah. Ramai orang salah faham dengan doa. Ya, Hafizuddin hari ni dia usaha dengan bagus lah. Hari ni dia rajin sedekah. Bagi dia kaya lah. Bukan begitu. Bukan begitu sifat Allah. Kalau Allah dia tengok apa yang kita buat, baru dia nak mentakdirkan memberi rezeki. Maksudnya Allah tu bersifat lemah, Allah bersifat tidak sempurna, kerana Allah tidak mengetahui apa yang hamba dia buat. Sedangkan Allah tu maha mengetahui, maha sempurna. Kan? Sebelum kamu lahir ni, Allah dah tetapkan. Allah dah tulis, dah susun sekali perjalanan untuk kamu. Habis tu, kenapa kami kena berdoa? Kenapa kami kena usaha kalau Allah tetapkan? Sebab kita hamba. Sebab kita hamba, kita melaksanakan suruhan Allah. Allah suruh kita usaha, Allah suruh kita berdoa. Supaya kita tidak melanggar fitrah manusia. Tengah terbaring, Haris tengah terbaring, Allah bagi aku rezeki, Allah bagi aku rezeki, bagi aku nasi goreng Pattaya, Allah. Ada nasi goreng Pattaya. Itu dah melanggar aturan dia. Dia dah melanggar susunan fitrah manusia. Sebenarnya Allah boleh buat. Tapi kat syurga lah. Nampak? Kat syurga tu adalah kehidupan yang hakiki yang Allah tidak seperti dunia. Allah balas melebihi jangkauan manusia. Kehidupan di syurga ni kalau kamu tengok, kalau kamu bayangkan, bukan macam tu. Dia lebih lagi. Kalau kamu bayangkan makan ayam, ada perempuan cantik sokkan kamu, dia lebih lagi pada tu. Tapi kat dunia, Allah suruh usaha, Allah suruh berdoa. Hakikatnya, Allah dah tetapkan dah apa kehidupan kita. Apa kehidupan, mungkin kita ni miskin. Walaupun kita usaha macam mana pun, kita doa macam mana pun, itu takdirnya. Kita tetap jadi orang
orang miskin juga. Tak ada duit. Kan? Habis tu, buat apa kita hidup kat dunia ni? Kan? Dia bila tanya, sampai satu tahap, kita sebenarnya tak layak mempersoalkan Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan. Tuan. Macam kamu lah, kalau kamu duduk dekat rumah kan, kamu bekerja dengan bos. Bos, ni kenapa ni bos? Bos, kenapa bos? Saya ni bos. Bos pun cakap, Haris, engkau bos ke aku bos? Aku bos kan? Dengarlah cakap aku. Macam tu lah. Jadi kita tak layak mempersoalkan Tuhan. Ya Allah, aku dah usaha, aku dah sedekah. Kau cakap dengan usaha aku ni aku boleh jadi kaya. Aku sedekah, kau kata kau boleh jadi kaya. Aku tak kaya pun. Sebenarnya ni usaha kita, doa kita tak dinilai. Tak dinilai. Itu sebagai syariat kita sebagai hamba, supaya kita berusaha. Dengan usaha kita tu, dengan doa kita tu, Allah balas dengan ganjaran pahala supaya kamu dapat tebus dekat syurga. Ada satu riwayat. Nabi SAW cerita, Nabi SAW ni kan, kalau kita baca, kita faham, dia boleh tahu, dia boleh nampak kehidupan di syurga dan neraka. Ada satu ketika tu bila Nabi lepas semayang, Nabi tersenyum. Ada satu ketika tu lepas tersenyum, Nabi bermuram muka, melihatkan ketakutan sebab ternampak azab seksa di akhirat, di neraka. Ada satu ketika tu Nabi nampak, Nabi cerita balik, seorang manusia ni, seorang hamba Allah ni, dia tengok pahala dia banyak sangat kan. Orang ni pun tanya kepada Allah, wahai Allah, ni pahala ni banyak sangat ni, dari mana ni Allah, pahala banyak ni? Aku bukannya kuat beribadat pun. Yang wajib buatlah. Aku bukannya rajin sembahyang sunat. Aku bukannya rajin baca Quran. Aku bukannya ada duit nak sedekah. Ni pahala ni banyak sangat ni Allah. Mana datang ni? Kemudian Allah menjawab, ini adalah pahala di atas doa-doa engkau yang aku tak makbulkan. Maksudnya kita bersabar. Dengan sabar tu, Allah memberi pahala tanpa batas, infinity. Wa innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Dan dicukupkanlah pahala kepada mereka yang sabar tanpa batas. Tanpa batas tu tak ada satu amount. Infinity, berlipat-lipat kali ganda. Biasa kalau orang pergi umrah, pergi haji kan, kalau disemayang depan Masjidil Haram tu, dia akan dapat pahala 100 kali ganda. 100,000 pahala kalau disemayang depan Kaabah. Di Masjidil Haram. Depan Kaabah tu Kalau dia semayang dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi dekat Madinah, dia dapat pahala 1000 pahala. 1000 pahala. Kalau dia sembayangkan jenazah, nanti Hafizuddin datang sembayangkan jenazah saya dah mati. Hafizuddin datang sembayangkan jenazah saya, dia dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar mana? Haris tahu Bukit Uhud besar mana? Bukit Uhud ni, Zara, tinggi dia lebih kurang 350 meter ke 450 meter. Lebih kurang tinggi Menara Kuala Lumpur.